sejahtera, saya Jennifer So, hos anda dan anda sedang mengikuti berita USM TV. Pertandingan debat mempunyai peranannya yang tersendiri. Antaranya, ia dianggap sebagai satu medan untuk para pelajar universiti mencurahkan pendapat serta membincangkan isu-isu dalam dan luar negara tanpa sebarang halangan atau sekatan. Pada malam ini, tahniah. Pertandingan debat diraja ini merupakan pertandingan debat antara IPT Malaysia yang bermula sejak tahun 1995 dan dikawal selia oleh Majlis Debat Universiti Malaysia iaitu MADUM. Untuk MADUM memberikan pengiktirafan kepada Debat ini dilihat sebagai satu elemen penting dalam pembentukan sasiah pelajar. It is very important nak membentuk personality, nak membentuk soft skills pelajar dan sebagainya yang merupakan penting. Majlis turut dihadiri Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Saifuddin Abdullah serta Timbalan Naib Chancellor dari kedua-dua pasukan yang bertanding. Tapi tak pernah bertembung di final Royal sejak Royal dimulakan pada tahun 1995. Hari ini Tuan Yang Di-Pertua, apabila kita bercerita mengenai demokrasi, ia merupakan persoalan hak yang ada pada rakyat Tuan Yang Di-Pertua. Dan hak ini kami kembalikan kepada rakyat kerana kita mahu menjunjung demokrasi Tuan Yang Di-Pertua. Dan proses demokrasi di Malaysia. Kesungguhan pasukan debat dari tuan rumah akhirnya membuahkan hasil apabila berjaya merangkul naib juara di pusingan terakhir dalam debat bertajuk Dewan ini mencadangkan ahli majlis kerajaan tempatan dipilih melalui pilihan raya dengan menentang pasukan dari Universiti Malaya. Dengan nampak seimbang dan kami pun tak terlampau confident kami menang sebab ada kemungkinan boleh kalah, ada kemungkinan boleh menang. Alhamdulillah kami menang. Betul. Bukan mudah mencabar UM. Hari ini kita cabar UM juri 3-4. So maksud dia kita dengan dia sama-sama fight. So saya rasa benda ni sebenarnya kita patut bergembira lah. Kekalahan ni sebenarnya bukan kalah pun sebenarnya, cuma kejayaan tu belum sampai. Terima kasih. Sejak tahun 2010, pasukan USMFC merupakan pasukan institusi pengajian tinggi IPT yang pertama dalam menyertai Liga Perdana Malaysia Divisyen yang kedua. Bertemu pasukan Pahang pada 13 Februari yang lalu bertempat di Stadium Mini USM, USMFC telah memberikan saingan yang sengit dan memuaskan walau bagaimanapun tidak dapat menandingi kekuatan lawan. USMFC terpaksa akur dengan kemenangan pasukan dari Pahang dengan catatan 1-0. Menolak tegas dakwaan sesetengah pihak yang menganggap USMFC sebagai pasukan bola belasahan kedudukan ketiga dalam 10 mata selepas mengharungi 5 perlawanan adalah sesuatu yang cukup membanggakan, ulas pengurus pasukan Muhammad Aizuddin Muhammad Sharif kepada media. Overall we can match state team like Pahang just nice just now. Only thing is that experience and then defensive mistake. So tactically we can match them, only the focus. So lapse of concentration and tu yang bagi kita goal tadi. So if not because of that moment, I think we can at least get a draw. We can snatch a draw. USMFC kini dalam proses merealisasikan impian peminat-peminat bola sepak di Pulau Pinang untuk melihat pasukan dari negeri itu mampu bersaing di dalam Piala Malaysia di masa akan datang. Yes, of course. Kita dari segi pengurusan saya harus terima kasih sebab tim lain walaupun ada 2 foreigner, kita dengan bajet yang kurang foreigner, management saya bagi saya 1 foreigner. At least 1 foreigner tu menunjukkan kita akan berada dalam top 4 dan kita akan layak ke Piala Malaysia. If we can get that top 4 placing, then we should be ready. If we cannot get that one of the top 4 positioning,
So we are not ready. As simple as that. USM bercadang untuk mengukuhkan lagi kerjasama dengan institusi pengajian tinggi di Arab Saudi bagi tujuan berkongsi dan memperluaskan usaha sama bidang akademik dan penyelidikan. Menurut Naib Chancellor USM, Profesor Dato' Omar Osman, pihak USM akan membantu Pejabat Konsul Jeneral Malaysia dengan memberikan maklumat tentang pengajian tinggi di Malaysia kepada warga negara Malaysia dan penduduk tempatan di Jeddah. Tempat terakhir dari Rasulullah. USM dan Pejabat Konsul Jeneral Malaysia di sana juga akan bekerjasama dalam mempromosikan program pengajian tinggi Malaysia dalam usaha mengangkat nama negara sebagai pusat kecemerlangan akademik dunia. Just let me know what about your chef's contract? Not yet. Not yet. Wait before we go back. Inshallah. Mashallah. And wallahi we are very glad to have. It costs about 100 over 1,000 to have a very detailed 400 for 500. A lot coming from Middle East. Maybe not from Saudi, but we have huge number from Iran. And maybe because coming. Dalam lawatan tersebut, turut diadakan pertemuan bersama pengarah Pusat Penyelidikan dan Kajian Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Arab Saudi, Dr. Abdul Halim Abdul Mazi untuk membincangkan pelbagai isu berkaitan pengajian tinggi di kedua-dua negara, khususnya USM. Congratulations for the new appointment. We have been in Labra. Universiti Sains Malaysia telah menyertai Malaysia Technology Expo 2012 yang diadakan pada 16 Februari hingga 18 Februari bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Pada 16 Februari 2012, Malaysian Association of Research Scientists dan Professional Trade Exhibition and Meeting Planners telah menganjurkan Malaysia Technology Expo 2012 atau MTE 2012. Pameran ini bertujuan untuk mempamerkan hasil penyelidikan dari institusi pengajian tinggi, sektor swasta dan institusi penyelidikan. Pameran yang terbaik akan menerima anugerah. Saya Carmila melaporkan untuk USM TV. MTE 2012 telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Fadilah Haji Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Sains, teknologi dan inovasi menjadi budaya masyarakat kita. Dalam Malaysia ni ada 37. Okay, bagi pihak Universiti Sains Malaysia dan juga para penyelidik Universiti Sains Malaysia, saya amat merasa banggalah dengan pencapaian pada tahun ini. Pembuka tirai bagi tahun 2012 kita telah memenangi 100% pencapaian 100% di mana kesemua entry kita sebanyak 14 menerima award dan kita mendapat gold sebanyak 8. Itu daripada 14 yang kita hantar, 8 daripadanya adalah pingat emas, 4 pingat perak dan 2 gansa dan 1 hadiah khas. Ini merupakan satu pencapaian yang baiklah dan kita amat banggakanlah. Universiti juga memenangi anugerah Reka Cipta Terbaik melalui modul Reading Evaluation and Decoding System yang dihasilkan Profesor Abdul Rashid Muhammad dan kumpulan penyelidiknya dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Yang we are proud, satu pertamanya this supposed to be a scientist punya convention and we are in the arts. That shows that even the arts can be scientists. Itu yang pertama. Keduanya, the invention is satu perkara yang
what they call one thing that can be used. No point to have an invention yang boleh hanya untuk nama tetapi tak praktikal. Sekian sahaja berita USM TV edisi Februari 2012. Saya Jennifer So, terima kasih dan jumpa lagi.